Adapun kitab sejarah Melayu Sulalatus Salatin mencampuradukan mitos, legenda, peristiwa sejarah dan fakta, tetapi ia sebenarnya boleh dianggap sebagai bahan sejarah dan ia ditulis bersesuaian dengan zamannya. Selain menggalurkan salasila raja-raja Melayu, ia juga memberikan gambaran keadaan politik dan sosial sewaktu kerajaan Melayu Melaka. Secara tidak langsung, kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang berlaku pada masa itu dengan segala drama, intrik dan konflik melibatkan bukan sahaja raja-rajanya tetapi juga pembesar, golongan agama, rakyat serta pedagang di Melaka. Kemakmuran Melaka membolehkan raja-raja dan pembesarnya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Sejarah Melayu Sulalatus Salatin menceritakan dengan terperinci bagaimana kekayaan yang melimpah ruah mencorakkan kehidupan mereka yang berada pada tampuk pemerintahan. Lihat sahaja contoh kekayaan bendahara seri Maharaja Tun Mutahir misalnya. Katanya, kekayaanku ini datang kepada anak cucuku memakan dia tiada akan habis. Alkisah Cetera yang ke-33 dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Ada digambarkan tentang bagaimana kayanya Tun Mutahir. Pada suatu hari Tun Mutahir mengumpulkan anak buahnya lalu bertanya, "Hai budak-budak, mahukah memandang emas?" Bendahara menitahkan mereka mengambil sebuah peti lalu membukanya. "Ambillah olehmu segenggam seorang perbuat main." Oleh budak-budak tadi, dibubuhnya pada segenap pahatan bendul dan pahatan pintu. Dalam sejarah Melayu, bukan sahaja kekayaan raja-raja dan pembesar sahaja yang ditunjukkan tetapi juga para saudagar di Melaka. Salah seorang daripada mereka bernama Ali Manunayan. Sesiapa sahaja yang datang ke rumahnya, diberinya kain atau emas atau barang benda yang garip-garip. Maka segala orang besar-besar pun semua datang ke rumahnya. Demikianlah kemakmuran Melaka. Namun, dalam kemewahan itu jugalah Tun Mutahir terdorong untuk menerima suapan yang kemudiannya menyebabkan beliau difitnah. Apa yang berlaku kepada Tun Mutahir adalah tragedi sangat dikesali. Kematian Tun Mutahir memulakan kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Pada suatu masa berlaku pertelingkahan antara dua orang saudagar, Nina Suradewana dan Raja Mendeliar. Mereka menemui Tun Mutahir untuk menyelesaikan masalah mereka tetapi oleh sebab hari sudah petang, mereka disuruh pulang dahulu. Pada malamnya, Nina Suradewana mendatangi Tun Mutahir dan memberikannya emas 10 kati. Katanya, "Emas ini persembah saya akan pembeli sirih pinang." Kata Tun Mutahir, "Baiklah, Tuan hamba memberi, hamba ambil." Soalnya, mengapakah Tun Mutahir menerima suapan Nina Suradewana sedangkan beliau sendiri kaya raya? Peristiwa itu sampai ke pengetahuan Kitul yang bersaudara dengan Nina Suradewana. Kitul ada berhutang dengan Raja Mendeliar. Dia menemui Raja Mendeliar lalu memberitahu bahwa bendahara dan Nina Suradewana akan berbuat sesuatu ke atasnya. Raja Mendeliar pergi pula menemui Laksamana Hoja Hasan yang rapat dengan Baginda Sultan Mahmud. Raja Mendeliar memberitahu Laksamana itu bahwa Tun Mutahir sedang merancang untuk menggulingkan Sultan.
Sultan Mahmud memang berdendam pada Tun Mutahhir oleh sebab mengawinkan anak perempuannya yang jelita bernama Tun Fatimah pada Tun Ali, anak Seri Nara Diraja. Adatnya ketika itu, gadis secantik Tun Fatimah patut ditunjukkan kepada Sultan terlebih dahulu. Sultan termakan hasutan itu lalu menitahkan bunuh ke atas bendahara, anaknya Tun Hasan Temenggung, menantunya Tun Ali serta bisannya, Seri Nara Diraja. Sultan kemudiannya mengawini Tun Fatimah. Baginda Sultan kemudiannya melantik Paduka Tuan sebagai ganti Tun Mutahhir. Menurut sejarah Melayu, adapun bendahara Paduka Tuan itu telah tua, giginya pun habis, kaki pun telah tipuk, duduk di muka pintu, di sana duduk, di sana tidur, di sana makan, di sana berak. Beliau juga dikenali sebagai bendahara tipuk. Bayangkan orang tua yang telah uzur dijadikan bendahara sewaktu zaman kegemilangan. Peristiwa pembunuhan bendahara Tun Mutahhir yang bijaksana, karismatik dan berwibawa itu secara tidak langsung sebenarnya memulakan kejatuhan Melaka. Kekayaan merosakkan banyak pembesar Melaka. Dan bagi Tun Mutahhir, beliau tidak perlukan suapan daripada Nina Suradewana. Kekayaan mengelabui mata, ketamakan mungkin mempengaruhi seseorang yang berkuasa. Mungkin kita boleh mengatakan bahwa pengarang sejarah Melayu sengaja melebih-lebihkan gambaran kekayaan raja dan pembesar. Memang banyak exaggeration digambarkan oleh penulis. Tetapi saya yakin semangat peristiwa itu tidak terjejas. Suapan adalah korupsi. Korupsi dalam apapun situasi dan zaman akan merosakkan. Empire Melaka yang tersohor tumbang oleh kealpaan, kemunafikan dan ketamakan pemimpinnya. Pengajaran peristiwa lebih 500 tahun lalu masih berguna buat kita hari ini.